Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini ceritanya ada daripada tiga orang berbeza. Menarik cerita kali ini. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan mulakan cerita ni dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita pertama ni disampaikan oleh Hani, berlaku pada tahun 2009 dekat Melaka. Pada waktu tu Hani dapat melanjutkan pelajaran dekat satu universiti dekat Melaka, tapi abang tak boleh nak bagi tahu universiti apa untuk mengelakkan daripada tersalah cerita atau terfitnah. Jadi ceritanya pada tahun 2009 ni seronoklah Hani bila dapat tawaran masuk universiti. Oh, jadi budak universiti memang seronoklah menjadi impiannya daripada kecil sampai besar. Nak pula kursus yang dia ambil tu memang betul-betul kena dengan jiwanya. Jadi bila dia mendaftar masuk ke universiti tu, mula-mulanya okey, tapi ada sedikit yang tak berapa nak seronok sebab pada waktu tu asramanya penuh. Tapi pihak pengurusan universiti cakap, jangan risau. Yang penting awak dah mendaftar dengan universiti kami akan tetap sediakan rumah. Tapi bila dibawa ke tempat yang dikatakan asrama, rupanya itu adalah asrama sementara. Sebab asrama asal dekat universiti tu memang penuh dengan pelajar. Jadi pelajar-pelajar baru yang mana daftarnya agak terlambat sedikit, diletakkan dekat satu kawasan resort tinggal. Mana-mana budak yang universiti ni mesti tahu. Dia diletakkan dekat satu resort tinggal. Resort tu ada 3 blok hotel. Dan ketiga-tiga blok tu kosong. Satu blok, iaitu blok B, disewakan sepenuhnya kepada pihak universiti tempat Hani belajar. Jadi disebabkan daripada tingkat bawah sampai tingkat 7 semuanya ada student, dia buat had. Tingkat 1 sampai tingkat 5 adalah pelajar jantan, pelajar lelaki, dan tingkat seterusnya adalah pelajar perempuan. Jadi mula-mula sampai tu meriahlah bila yang hantar tu saudara mara, mak bapak, semua ada. Hani yang hantar dia pada waktu tu adalah mak ayah dia. Naiklah dia ke tingkat 7 kalau tak silap abang, naik ke tingkat 7. Sampai dekat tingkat 7 tu, rupanya ia bukanlah berbentuk macam asrama, tapi bentuknya macam resort hotel. Macam rumah lah, rumah pangsa. Dalam rumah tu ada 3 bilik, satu bilik ada 2 student. Tapi pada waktu tu Hani kata, dekat rumah dia hanya ada 3 orang pelajar sahaja. Bilik pertama kosong, bilik kedua ada seorang pelajar, tapi pelajar tu macam rock-rock sikit lah. Ni perempuan Yang bilik ketiga adalah bilik Hani dengan seorang lagi kakak yang juga baru mendaftar. Panggil dia sebagai Kak Noh. Pada hari pertama pendaftaran memanglah tak nampak seramnya bila orang ramai semua ada, saudara mara, mak ayah semua ada. Tapi bila petang tu, mak ayah balik, saudara mara semua balik, tinggallah Hani, Kak Noh dan budak baru yang dalam rumah tu bertiga. Dah mula rasa sunyi. Barulah Hani perasan kebanyakan daripada asrama yang ada dekat blok tu semuanya tidak ada penghuni. Dia tanya juga dengan Mak Gad, kenapa tak ada orang yang huni dekat blok asrama ni? Mak Gad cakap kebanyakan daripada budak-budak suka menyewa dekat dengan kawasan universiti. Sebab tempat tinggal mereka sekarang sebenarnya jauh daripada universiti. Tapi pihak universiti ada sediakan bas. Cumanya, bila jauh daripada universiti, susah sikitlah nak berulang alik. Tapi bila macam tu, Hani pun tak naklah fikir banyak. Dia dah seronok sangatlah masuk universiti, belajar kat universiti. Jadi, minggu-minggu pertama tu tak adalah apa-apa yang pelik. Cumanya setiap kali turun lift, naik lift, dia akan rasa seram je lain macam. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, dekat blok asrama tu, bila waktu siang, elektrik dimatikan. Tujuannya adalah untuk mengurangkan penggunaan elektrik dan elektrik hanya dibuka pada waktu malam saja. Kadang-kadang, ialah bila belajar dekat universiti, bukannya setiap hari ada kelas. Ada yang tak ada kelas. Tapi bila hari yang tak ada kelas tu, Hani cakap, dia terpaksa duduk dekat asrama tu dengan berpanas, tak ada elektrik. Jadi kalau budak-budak universiti tu mesti tahu cerita ni. Jadi dia kata, duduk dekat rumah tu memang tak ada masalah, cumanya suram.
Dia banyakkan mengaji, dia banyakkan semayang, solat, merata-rata tempat dekat dalam rumah tu. Dia dengan Kak Nor. Dia kata yang seorang lagi kawan dia memang tak solat lah. Tak tahulah kenapa dia tak solat. Orang Muslim juga. Dia kata mungkin dia uzurnya sepanjang tahun. Abang lah gelak. Uzurnya sepanjang tahun sebab tu dia tak boleh solat. Jadi husnuzon je lah. Kita bersangka baik je. Nak jadi cerita. Pada minggu ketiga diorang semua duduk dekat situ, berlaku satu peristiwa yang sangat pelik. Waktu kejadian adalah lebih kurang pukul 10 malam. Pada waktu tu, diorang bertiga ada dekat ruang makan. Dekat dalam rumah tu ada meja makan dan diorang bertiga makan nasi bungkus dekat meja tu. Tiba-tiba, diorang bertiga dengar ada suara perempuan menjerit daripada kejauhan. Bukan suara tu dekat-dekat, tapi jauh aja. Tapi jeritan tu betul-betul kuat. Pada waktu tu Hani pandang pada Kak Nor. Kak Nor pula pandang pada Hani. Tapi waktu Kak Nor pandang pada Hani, Hani nampak muka Kak Nor dah pucat lesi. Dengan kata lain, Kak Nor dengar apa yang Hani dengar. Tapi yang peliknya adalah diorang punya housemate yang ketiga, yang seorang lagi tu, yang uzur sepanjang tahun tu, dia buat tak tahu je makan, seolah-olah tak dengar. Jadi Hani tanyalah, Wak, awak dengar ke tadi ada orang menjerit? Tak dengar, dia kata. Okey je, tak ada apa pun, tak bunyi apa pun. Okey. Jadi Hani dengan Kak Noh mungkin anggap mereka ni berdua ni berangan-rangan. Jadi diorang pun teruslah makan. Selang 5 minit, bunyi lagi orang perempuan menjerit. Tapi kali ini kedudukannya agak sedikit dekat daripada bunyi jeritan yang pertama. Dekat je kedudukannya. Waktu tu Hani pandang balik pada Kak Nor. Muka Kak Nor memang dah tak boleh nak cakap. Walaupun dia berpangkat kakak lebih tua daripada Hani, tapi nampak sangat muka dia dah cuak. Tapi Hani kukuh juga imannya. Dia kata sebabnya dia daripada kecil sekolah agama. Jadi bila berhadapan dengan macam tu, yang dia buat adalah istighfar, ingat Allah, Allahu Akbar dalam hati. Tapi takut juga, dia kata. Okey, diorang teruskan makan. Tapi bila dah nak habis makan tu, diorang kena ke dapur untuk basuh-basuh pinggan. Hani cakap dengan Kak Nor, kalau kita nak basuh pinggan, kita basuh pinggan sama-sama Kak. Akak tu dah ketakutan sangat kan. Jadi, waktu Hani nak bangun buang sampah dekat kawasan dapur, sambil-sambil basuh pinggan dan basuh tangan, tiba-tiba bunyi jeritan tu betul-betul dekat sebelah rumah diorang. Bukan dekat depan rumah diorang, tapi rumah sebelah. Sebabnya tingkap dapur rumah diorang ni boleh menghadap ke rumah sebelah. Maksudnya boleh nampak rumah sebelah. Bunyi jeritan tu kuat sangat-sangat. Datang daripada rumah sebelah. Hani campak semua pinggan yang ada, basuh tangan lebih kurang, terus masuk dalam bilik. Diikuti dengan Kak Noh. Pada waktu ni, diorang punya housemate yang ketiga tu pun ikut berlari masuk juga. Dan Hani tanya, engkau dengar ke tidak bunyi ni? Budak tu cakap, dengar, aku dengar semua. Bunyi apa tu? Jadi diorang kunci pintu. Malam tu lebih kurang pukul 10, pukul 11. Diorang buka laptop dan pasangkan ayat suci Quran sekuat-kuatnya. Dan selepas tu bunyi jeritan tu bersahut-sahutan di dalam level diorang. Dekat level diorang ni ada lebih kurang 12 biji rumah. Dan bunyi jeritan tu bersahut-sahutan di sepanjang level tu. Dan pada masa yang sama, dekat rumah atas diorang tingkat 6. Salah, abang salah cerita. Abang cakap tingkat 7 kan? Tingkat 6. Dekat atas rumah diorang dengar orang berlari, dengar orang alih-alihkan perabot. Jadi dengan kata lain, diorang semua tahu itu bukan makhluk kita, tapi makhluk alam sebelah. Sebab budak rumah atas dah pindah pergi dekat rumah sewa. Jadi dah tahu sepanjang malam tu diorang tidur bertemankan ayat suci Quran. Takut gila, dia kata. Sampai sekarang dia boleh terngiang-ngiang bunyi itu. Bunyi orang menjerit.
Dia tak tahu datang daripada mana. Besoknya, lepas dah bangun tidur tu, besoknya tanya dekat Mak Gad dan dengan Pak Gad. Dia orang semua dengar bunyi jeritan tu. Dia orang ada dekat pondok pengawal, tapi dia orang dengar bunyi jeritan tu daripada tingkat-tingkat yang ada asrama tu, tingkat-tingkat asrama tu. Dan dia orang tahu jeritan tu bukan sekali dua, banyak kali terjadi. Tapi dia orang tak boleh nak buat apa-apa. Selang 2-3 hari selepas tu berlaku peristiwa histeria dekat beberapa tingkat dekat asrama tu. Jadi Hani dengan Kak Noh serta kawan dia yang seorang lagi tu kan berpakat untuk sewa rumah lain. Alhamdulillah selepas sewa rumah tak ada jadi lagi peristiwa-peristiwa pelik. Tapi itulah, setiap kali dia datang Melaka, lalu depan resort tinggal tu dia akan teringat. Tak tahu kenapa, kecut perut dia kata. Walaupun tak nampak, hanya dengar, tapi dah cukup membuatkan benda tu terpahat dekat kepala dia sampailah sekarang dah beranak penak, dia kata. Cerita kedua disampaikan oleh Ina berlaku pada tahun 2007 dekat Sarawak. Pada waktu tu, sekarang Ina ni dah beranak penak dah, dia kata. Pada waktu tu dia bekerja sebagai pramugari satu syarikat penerbangan. Jadi dia kata memang menjadi kebiasaan syarikat penerbangan, dia orang kalau terbang dari satu tempat ke satu tempat, dia orang akan diberikan hotel untuk menginap. Dengan kata lain, contohnya pada hari kejadian, ini bukan contoh betul-betul ni. Pada hari kejadian, dia terbang daripada Kuala Lumpur ke Kuching. Sampai kat Kuching, dia orang akan dibelikan bilik. Dan selalunya bilik dia adalah satu bilik seorang. Jadi pada hari itu, terbanglah dia daripada Kuala Lumpur ke Kuching. Sampai kat Kuching, dia diberikan satu bilik hotel. Jadi, waktu dia diberikan kunci untuk bilik hotel tu, tiba-tiba dia teringat, ada senior dia pernah cerita pasal satu kelibat lelaki yang dipanggil Mr. John dekat hotel tempat dia menginap. Sebab senior pernah cakap, kalau kau menginap kat hotel ni, kau hati-hati ada Mr. John, kata. Jadi dia tahu Mr. John tu bukanlah manusia tapi makhluk alam sebelah. Dengarnya, ikut cerita senior dia, Mr. John tu adalah bukanlah roh tapi sesuatu yang muncul selepas kematian seorang lelaki Mak Saleh akibat bunuh diri. Dia bunuh diri dekat hotel tu. Sejak dia bunuh diri dekat hotel tu, dan orang selalu nampak dia punya kelibat-kelibat. Orang namakan dia sebagai Mr. John. Jadi sebenarnya Rina tak tahu hotel tu dekat bilik mana yang dikatakan berlakunya peristiwa bunuh diri. Jadi bila dia dapat kunci daripada senior dia, duduk bilik tu, terus entahlah dia kata mulut dia ni cabul. Dia kata, tak naklah bilik ni ada Mr. John, kata. Entah tak tahu kenapa dia main terselepas dia macam tu. Jadi bila dia macam tu, senior dia pandang tepat dia macam seolah-olah mulut kau. Macam tu lah dia punya pandangan dia. Tapi dia ambil juga, Rina ambil juga kunci daripada senior dia tu. Jadi dia pun naiklah bilik dia. Masuk bilik dia. Walaupun aircon belum buka, tapi dia kata sejuknya macam buka aircon full. Tak tahu kenapa sejuk, sampai lantai-lantai sejuk. Tapi buat tak tahu je lah. Dia siap-siap mandi, lepas tu dia turun bawah makan. Makan sebab memang itu rutin dia orang, pergi makan. Bila balik daripada makan tu, naik atas nak tidur, dia terpaksa letak selimut bertindih-tindih banyaknya. Sebab dia kata tak tahulah aircon buka slow. Daripada awal tu aircon tak buka memang dah sejuk. Tapi nak juga buka aircon sebab kalau tak buka aircon kan nanti bau tak sedap lah kan. Jadi bila buka aircon walaupun slow, tetap juga memang sejuk gila. Nak tak nak tidur lah, dah ngantuk sangat. Diselibungnya daripada kaki sampai ke kepala. Satu badan dia selibung. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba kaki dia macam kena geletek. Macam orang geletek. Jadi dia pun geli-geli, garu-garu lah kaki dia, tapak kaki dia. Masa tu dia kata antara sedar dengan tak sedar, sedar dengan tak sedar. Tiba-tiba, kali kedua ada orang geletek lagi kaki dia. Dia tak puas hati. Dia rasa dia sepak-sepak. Sepak-sepak angin. Dia pun tak tahu dia sepak apa. Tiba-tiba tengah dia memelayan mata. Dah orang, abang pernah empang-empang halang. Abang pernah cakap dulu, empang-empang halang antara sedar dengan tak sedar. Tiba-tiba kaki dia pegang.
Dua-dua kakinya dia pegang. Pada waktu tu dia ingatkan kawan dia. Dia pun selak selimut, baru nak maki. Tiba-tiba kat depan dia, seorang lelaki Mak Saleh berbaju kemeja pink, rambut botak tengah. Tapi yang pelik, mukanya tak ada. Terdiam. Rina terdiam, dia tak tahu nak cakap apa. Waktu tu, Rina masa tu beragama Kristian. Waktu tu dia tak tahu nak cakap apa. Dia nampak, lah, ini ke Mr. John. Jadi yang dia cuba ingatkan adalah doa-doa dalam agama Kristian. Cuba ingatkan, dia kata dia baca kuat-kuat doa tu. Tapi doa tu jadi tunggang langgang. Dia nak baca betul-betul tak boleh. Mr. John tu pegang tangan kaki dia, tak lepas. Puas dia meronta sampai dia kata dia menangis. Tapi tak, disebabkan dia meronta teruk sangat, sampaikan baju dia macam nak terkoyak. Rambut dia yang panjang mengurai tu dah serabai-serabai. Tapi dia meronta dah nak jerit, tak keluar tekak. Tak keluar suara. Jadi dia kata dia cuba baca doa, tak ingat pula, berbelit-belit. Yang dia boleh buat adalah meronta, jangan. Agaknya macam tu lah kan. Jadi dia kata itu je yang dia boleh buat. Entah macam mana tiba-tiba Mr. John tu hilang. Bila Mr. John tu hilang, dia dah tak keruan. Dia capai bantal. Itu je yang dia ingat. Dia capai bantal. Dia keluar daripada bilik. Yang dia perasan waktu tu pukul 1 pagi. Dia keluar daripada bilik. Dia berlari menuju ke lift. Sampai dekat lift. Rupanya ada orang dalam lift tu nak turun ke tingkat bawah. Orang tu, dia kata laki bini tu punyalah takut tengok Rina. Sebab keadaan Rina yang rambut kusut masai. Sampai ke nampak dua orang lelaki bini tu macam baca doa. Dia ingat Rina ni hantu katnya. Lepas tu Rina dengan keadaannya huru-hara, muka macam dah sememeh-memeh macam tu. Terus tekan tingkat 1. Dia pergi dalam lift tu, jangan cakap dah. Laki bini tengok Rina tu pun nampak macam Rina ni adalah makhluk alam sebelah kan. Jadi Rina tak sempat nak terangkan apa-apa. Bila lift tu sampai kat tingkat 1, dia berlari dekat bilik senior dia. Dia gendang bilik senior dia. Senior dia buka pintu. Baru dia nak cakap, senior dia cakap apa? Tak payah cerita, masuk tidur. Jom kita tidur sama-sama. Jadi malam tu dia orang tidurlah sama-sama tanpa bercerita. Jadi besoknya barulah Rina bercerita. Ceritakan apa yang berlaku. Sini dia kata, bukan Rina je yang pernah nampak. Ramai lagi yang pernah nampak. Jadi kira-kira macam tak heran lah juga. Mr. John tu selalu meraya-raya kat hotel tu. Tapi dia tak cakap kat abang tu hotel yang mana. Kalau siapa-siapa yang tahu cerita tu, bolehlah komen-komen kat bawah. Dia kata Mr. John tu memang sangat famous. Esok paginya, waktu dia nak keluar pergi bertugas, terserempak dengan laki bini yang dalam lift tu. Dekat resepsionis. Laki bini tu macam tunjuk-tunjuk dekat Rina. Ni lagaknya. Macam tu layaknya. Ni lah buat. Tapi waktu tu Rina jadi segan lah. Sebab waktu dia berjumpa dengan laki bini tu, keadaan dia memang tukang terbalik. Memang teruk enak lah. Dia kata, harga. Dia kata, tak hirau dah. Cantik tak cantik. Dia kata yang penting nak menyelamatkan diri dulu. Dan itu adalah pengalaman yang paling seram sepanjang dia jadi pramugari. Cerita yang ketiga disampaikan oleh Ajuk, berlaku pada tahun 1993 dekat Pelabuhan Kelang. Pada waktu tu, ceritanya panjang Ceritanya bermula sewaktu Ajuk darjah 3. Dia kata pada waktu tu dia ada 2 sesi persekolahan. Sekolah agama dengan sekolah kebangsaan. Sekolah agama pagi, sekolah kebangsaan petang. Bila habis sekolah agama, dia akan pergi ke sekolah kebangsaan. Pada satu hari dia kata, habis-habis sekolah agama, tak tahulah kenapa dia melintas dekat satu pokok kelapa berbentuk S. Dia kata ramai orang yang tahu pokok kelapa ni. Orang lama-lama lah. Dia kata dia melintas dekat satu pokok kelapa berbentuk S. Dekat bawah pokok kelapa tu ada banyak anak pokok mangga. Jadi dia kata satu hari tu dia teringin lah. Apa kata dia ambil anak pokok mangga ni, dia bawa balik rumah, tanam kat rumah. Mana tahu boleh tumbuh cantik pokok mangga kan. Jadi pada hari itu dia cabut salah satu daripada anak pokok mangga yang ada dekat bawah pokok kelapa berbentuk S tu. Dia balik rumah dia tanam. Lepas tu dia selang 2-3 hari dia tengok pokok mangga tu mati. Jadi esoknya dia cabut lagi pokok mangga, tanam lagi, mati lagi. Diulang-ulang perkara yang sama lebih daripada 10 kali. Dan inilah titik permulaan dia.
Selepas kali ke-10 dia tanam pokok mangga yang diambil daripada bawah pokok kelapa berbentuk S, semuanya mati. Sejak daripada tu, dia tak ambil lagi pokok mangga tu, anak-anak pokok mangga. Agaknya dia rasa boring. Banyak kali cabut pun tanam tetap juga tak jadi apa-apa. Tapi sejak daripada tu, dia selalu nampak kelibat seorang perempuan memakai telekung. Cumanya dia kata, kelibat tu bukanlah dinampak secara ekor-ekor anak mata, tak. Benda tu akan betul-betul muncul depan dia. Pada waktu tu, dia ingat itu adalah makcik-makcik bertelekung. Dia pun tak tahu. Memang kewujudan dia macam manusia. Cuma ada sekali tu makcik bertelekung tu muncul waktu dia tengah termenung dekat depan rumah. Waktu tu angin bertiup kuat. Tapi bila makcik bertelekung tu muncul, telekung makcik tu tak bergerak. Sepatutnya kalau manusia, kalau orang lah kan, kita berdiri kat kawasan berangin, telekung tu mesti pun tersebor, maksudnya terkepak jugalah telekung tu ditiup angin. Tapi tak, telekungnya tegak je. Jadi sejak daripada tu, Ajuk rasa macam pelik makcik ni. Dia ceritakanlah pada benda ni pada mak dia. Mak dia menyangkalah. Dia kata ni suka berhalusinasi lah. Kau ni anak-anak jangan fikir yang bukan-bukan. Mak dah cakap jangan tengok cerita yang bukan-bukan kat TV. Kan dah terbayang macam-macam. Jadi dia pun Ajuk kecewa jugalah. Sebabnya mak dia tak percaya dengan apa cakap dia. Satu hari mak ayah dia pergi bertugas dekat luar kawasan. Jadi Ajuk ni kena tinggal dekat rumah jiran dia. Sebab dia kan dia bersekolah 2 sesi kan. Jadi dia kata balik daripada sekolah agama, dia nak sekolah-sekolah kebangsaan. Tapi dia lupa bawa baju. Dia cakap dengan makcik yang dia tinggal kat rumah tu. Cik dia kata, boleh tak teman Ajuk balik rumah Ajuk kejap? Sebab Ajuk nak salin baju. Makcik tu kata, okey tak ada masalah, ikutlah. Jadi makcik tu ikutlah Ajuk balik rumah. Rumahnya tak jauh, dekat-dekat aja. Sampai dekat rumah tu, makcik dia pun dijemputlah bawa masuk dalam rumah. Ajuk pun pergilah salin-salin baju. Waktu Ajuk tengah salin baju, tiba-tiba dengar suara makcik tu menjerit-jerit. Ni siang bukan malam. Makcik tu menjerit-jerit macam nampak sesuatu. Jadi Ajuk ni pada waktu tu umur darjah 3, dia keluar daripada bilik, tengok kenapa pula makcik ni menjerit-jerit. Rupanya depan makcik tu adalah makcik bertelekung. Dengan kata lain, makcik tu nampak makcik bertelekung yang selalu muncul pada Ajuk. Jadi makcik tu pun lari daripada rumah. Ajuk tu pun tak sempat nak bersalam ke apa dengan makcik bertelekung tu. Dia pun tutup rumah, ikutlah makcik tu mengikut daripada belakang. Makcik jiran tu yang teman dia tadi kan. Jadi bila mak bapak dia balik daripada kerja luar, terus datang ke rumah tu. Makcik yang jaga Ajuk ni terus cerita apa yang dia nampak. Barulah mak bapak Ajuk percaya Ajuk telah didatangi oleh sesuatu. Dia tak tahu apa puncanya, tapi Ajuk boleh agak puncanya daripada adalah pokok kelapa berbentuk S dan anak-anak pokok mangga yang dia ambil. Jadi mak bapak Ajuk ni bawalah Ajuk pergi berubat. Bila sampai dekat berubat, dia kata mak nenek yang berubat ni panggilnya Embah. Orang tua lah. Tapi masih tegap lagi dekat kalau tak silap kat kawasan Kelang jugalah. Ramai orang berubat dengan dia. Tapi makcik ni berubat pelik sikit. Dia menurun cara dia berubat. Mula-mula sampai dekat rumah tu, tengok makcik tu macam okey je. Relax je, tanya apa masalah, kenapa datang. Jadi bila dah dinyatakan apa yang di masalahnya, jadi teruslah si Embah ni duduk kat tempat dia berubat. Macam dia punya kawasan lah, kawasan perubatan dia. Terus dia punya karakter berubah daripada makcik kepada seorang nenek yang sangat tua. Sampaikan waktu dia bangun, dia terbongkok-bongkok. Dan dia punya suara berubah. Waktu tu teruslah Embah tu cakap, sebenarnya selama ni ada benda yang mengikuti Ajuk. Sebabnya benda tu selalu ikut Ajuk kerana Ajuk selalu petik pokok-pokok yang dia tanam. Dan dia ingatkan itu adalah tandanya Ajuk suka kat dia. Jadi dia pun bersumpah untuk ikut Ajuk ke mana Ajuk pergi. Sebab
Ajuk ambil anak pokok tu seolah-olah mengikat perjanjian. Macam pernah dengar kan cerita ni? Yang sebelum ni buaya. Yang sebelum tu pula sekolah kan? Yang buaya pandang sungai. Buaya pandang sungai. Yang dia pandang sungai, dia ingat pandang sungai kosong. Rupanya dalam tu ada putera buaya. Lebih kurang kan cerita dia? Abang masa dapat cerita ni, lebih kurang cerita ni. Jadi, dia pun, Mbah tu cakap, benda tu ikut sebab dia ingat si Ajuk ni suka kat dia. Ambil selalu anak pokok dia. Jadi, dia ikutlah benda tu. Jadi, selepas perbincangan Mbah tu dengan makhluk yang mengikuti Ajuk tu, berbincang dan benda tu pun memutuskan tak nak ikut Ajuk lagi. Sebab baru dia sedar sebenarnya Ajuk bukanlah suka kat dia. Tapi Ajuk ambil anak pokok tu adalah untuk tanam kat rumah. Bukannya tanda-tanda percintaan. Tak ada. Jadi lepas dah diterangkan oleh si Mbah tadi dengan makhluk tu pun pergi. Cuma makhluk tu cakap, ini adalah permulaan kepada kehidupan. Mula-mula tak difaham kenapa, apa maksudnya. Tapi selepas tu baru Ajuk faham. Apa-apa yang terjadi dekat dalam hidup dia ada kaitan dengan peristiwa dia diikuti oleh makhluk ni. Kehidupan Ajuk berterusan sampailah dia tingkatan 1. Waktu tu makcik bertelekong tu dah tak ada lagi datang melawat dia. Tapi waktu dia dekat tingkatan 1, dia berminat pula nak belajar silat. Dia kata ada satu silat yang terkenal pada waktu tu, tapi abang tak boleh nak beritahu nama. Silat tu sangat terkenal. Orang-orang Kelang banyak belajar. Tapi Ajuk cakap setiap kali dia nak masuk gelanggang silat, dia akan diminta untuk baca satu ayat. Mula-mula Ajuk ingatkan itu adalah ayat-ayat Quran. Tapi bila diingat semula, dia tak macam ayat Quran pun, dia macam mentera. Jadi budak umur tingkatan 1, bila dapat benda-benda macam tu, okey je, tak ada masalah je. Dia teruslah baca masuk dalam gelanggang. Tapi dia kata selepas dia baca, amalkan ayat tu, dan bila dia bersilat cepat pula dapat. Lepas tu ada pula sesi makan kaca, sesi masukkan tangan dekat dalam minyak panas, dia tak rasa panas langsung. Lepas tu pula ditambah dia ni, walaupun dia kata itu adalah bukan sifat asal dia, tapi setiap kali tengok orang bergaduh, dia pun nak bergaduh. Sikit punya hal ajak gaduh. Nak jadi cerita, pada satu hari abang dia ni kacau-kacau dia. Dia boleh hampir patahkan tangan abang dia. Sampaikan terpaksa dileraikan oleh mak dia. Mak dia menjerit kuat gila. Bila mak dia menjerit, aduh berhenti. Baru dia ingat nak berhenti. Dia kata waktu dia berlawan tu, seolah-olah dia rasa macam seronok gila kalau dapat cederakan orang tu. Jadi bila dah macam tu, mak dia tengok keadaan dia dah macam lain macam, mak bapak dia buat keputusan untuk tak nak hantar dia lagi pergi bersilat. Dia kata sejak Ajuk belajar bersilat, dia jadi orang lain sewaktu dia marah. Jadi mungkin ada kaitan dengan yang sebelum tu. Sejak dah tak belajar silat ni, Ajuk rasa macam jiwanya agak kosong. Dia seperti seolah-olah hilang sesuatu. Jadi pada tahun waktu dia tingkatan 3, dia berjumpa dengan salah seorang kawan ayah dia. Namanya Wak lah, kita letak namanya Wak. Ada seorang Wak, orang Jawa dia kata. Jadi dia ceritakanlah Wak ni. Dia kata, Wak, saya ni dulu belajar silat, tapi lepas mak bapak saya tak suruh saya belajar silat, berhentikan saya daripada belajar silat, hidup saya ni macam kosong, Wak. Jadi Wak tu tergelak-gelak. Wak tu kata, sebenarnya jiwa kau kosong, perlu diisi dengan sesuatu. Waktu tu Ajuk tak faham apa yang dimaksudkan oleh Wak tu. Wak tu cakap, meh sini tangan kau. Jadi Ajuk pun ulurkanlah tangan. Wak tu baca tahap apa yang Wak tu baca. Tiba-tiba Wak tu tepuk tangan Ajuk. Rasa macam tangan tu ada elektrik. Macam ada kena renjatan, dia kata. Dia tak tahu kenapa puncanya. Lepas tu Wak tu cakap, Wak dah isi kekosongan yang ada dekat dalam tangan kau, yang ada dalam badan kau. Jadi dia kata, kalau kau perlukan bantuan, baca Al-Fatihah 7 kali dan seru supaya semangat tu datang pada kau. Mula-mula Ajuk rasa macam benda ni ya ke tidak. Jadi nak jadi cerita pada suatu hari, adalah kawan dia ajak bergaduh. Ajuk pun bacalah Al-Fatihah 7 kali. Cukup 7 kali. Dia rasa macam ada sesuatu masuk dalam badan dia. Rasa panas sangat.
dan dia boleh tumbuk kawan dia tu sampai kawan dia terpelanting. Ada kekuatan luar biasa. Masa tu, budak tingkatan 3 dapat kekuatan macam tu. Seronok lah kan? Dia tak terfikir. Cumanya, benda yang perlu dia bayar adalah setiap hari badan dia akan rasa panas. Disebabkan setiap hari badan dia rasa panas, dia rasa macam dia nak buang. Dia tak nak amalkan lagi, dia nak buang benda tu daripada badan dia. Tapi dia tak tahu. Nak jadi cerita pada satu hari, bapak dia minta Ajuk urut badan. Ajuk je kata, boleh tak kau urutkan bapak ni? Badan bapak ni sakit-sakit lah. Waktu tu Ajuk tak teringat yang badan dia ni masih lagi ada yang menumpang. Jadi dia pun pecut dah. Dia picit lah belakang bapak dia. Melangkong badan bapak dia kena picit. Mengeleding-leding. Sakit lah gila. Dia kata, kau nak bunuh aku ke apa? Kau picit ke kau tumbuk badan aku. Waktu tu Ajuk minta maaf. Ajuk cakap dia cuma tekan sikit aja. Sakit gila. Tapi sewaktu Ajuk tekan badan bapak dia ni, dia dapat sesuatu tau. Jadi bila bapak tu tengah mengeliat, dia tanya, bapak, saya nak tanya, bapak ni ada bergaduh dengan orang ke? Bapak dia terdiam. Jadi dia kata, apa yang kau nampak? Dia kata, entahlah, bapak bergaduh dengan sekian-sekian orang, namanya sekian, duduknya sekian, mukanya sekian, badannya sekian. Dia beritahu semua detail. Bapak dia terkejut gila. Tanya macam mana kau tahu? Entahlah bapak, dia kata, dia macam gerak hati. Macam ada sesuatu dekat hati yang beritahu dia. Lain macam kau ni, dia kata. Jadi, sejak daripada tu, bapak dia tanya, sebenarnya kau ni ada amal-amal apa ke? Kan kau dah tak belajar silat? Lepas tu, Ajuk ceritalah yang dia dapat sesuatu daripada wak ni tadi. Jadi, bapak dia pun berjumpalah dengan wak tu, minta wak tu ajarkan macam mana ilmu pemutus. Wak tu cakap senang je ilmu pemutusnya. Jangan amalkan Al-Fatihah 7 kali, jangan seru-seru, dan beritahu yang dia ni ada mengamalkan ilmu tu pada orang lain. Automatik benda tu akan terputus. Ajuk ingatkan sesenang itu je. Jadi selepas tak amalkan Al-Fatihah 7 kali dan tak pernah seru dan tak pernah dan beritahu pada orang lain yang dia ni mengamalkan sesuatu, dia ingat dah putus. Jadi kes ni berlaku pada dia belajar dekat satu kolej. Dia dah besar lah. Dia dah besar, belajar dekat satu kolej. Waktu tu dia kata dah lama dia tak urut orang. Nak jadikan cerita, kawan-kawan dia budak-budak bola. Satu hari tu, budak-budak bola ni main bola terkehil. Bila terkehil, diorang ni pun entah macam mana pergilah jumpa Ajuk. Jok, dia kata, boleh tak kau urutkan aku? Waktu Ajuk pegang je tangan, kaki budak ni, Ajuk nampak sesuatu yang jahat. Terus dia cakap dengan budak lelaki ni, engkau ni buat main anak dara orang. Kau tahu tak, kalau kau buat main anak dara orang, kau kena bertanggungjawab. Budak lelaki tu punyalah terkejut. Sebab dia tak pernah beritahu dekat orang lain. Dia kata, kau ni dah kenapa? Macam mana kau tahu rahsia aku? Tak ada, aku tahu. Aku pegang je aku tahu. Jadi, waktu tu kecoh lah dekat kolej tu. Ajuk si tukang urut. Si tukang telik. Tambah lagi. Tukang urut dan tukang telik. Sebab dia boleh pegang, dia boleh tahu. Jadi, peristiwa yang seterusnya, ada seorang lagi kawan dia nak bergurut. Pun sama juga berlaku peristiwa macam budak tu. Ajuk boleh baca apa yang ada dalam budak tu. Dan budak tu pun terkejut. Heboh, memang heboh ceritanya dekat kolej tu. Sejak daripada tu semua orang tak berani lagi nak dipegang oleh Ajuk. Setiap budak-budak kan ada rahsia-rahsia dalaman. Sampailah tahun 2010, Ajuk berkenalan dengan seorang budak perempuan. Konon-kononnya nak kahwin dengan budak perempuan ni. Tunang punya tunang semuanya cantik. Entah macam mana keluarga pihak tunang dia nampak Ajuk ni macam ada yang tak kena. Jadi dalam senyap-senyap, keluarga bakal isteri dia ni berjumpa dengan seorang ustaz. Ustaz tu cakap apa? Ajuk ada yang mendampingi. Jadi dia kata kalau boleh kahwin ni, boleh kahwin, dia kata, tapi akan terjadi sesuatu yang ujian yang banyak. Sebab panas, dia kata. Jadi Ajuk tak tahu tentang peristiwa ni. Cumanya dia kata sejak dia kahwin dengan bini dia, selalu bergaduh, dan dia kata bini dia akan berakhir dengan menangis. Sejak daripada malam pertama memang bergaduh je. Sampaikan bergaduhnya tak berhenti-henti. Sampaikan terpaksa dileraikan oleh keluarga. Pindah ke rumah lain pun gaduh juga. Tak boleh rapat. Dia kata dah gaduh nangis. Bini dah nangis. Dah nangis dia akan jadi macam nak mengaruk-ngaruk. Tumbuk pintu, tumbuk dinding. Dia tak tahu kenapa benda tu dia tak boleh kontrol. Tapi
cerita ni belum tamat. Nanti abang sambung cerita ni sebab cerita ni panjang lagi. Tapi abang tamatkan cerita ni dekat sini dulu. Cumanya yang abang dampak dekat sini, kalau ada sesuatu benda yang mendampingi kita, benda tu akan menyebabkan kita rasa panas. Banyak kali abang dapat cerita-cerita yang sebenarnya macam ni kan. Jadi, nanti abang sambungkan apa yang terjadi pada Ajuk, macam mana dia buang, macam mana dia putuskan. Sebenarnya ini semua adalah berpunca daripada Wak yang ajarkan ilmu Al-Fatihah 7 kali itu pada dia, yang dia dapat menyeru sesuatu dan dia boleh baca orang punya fikiran, dia boleh baca orang punya tindakan dan juga dia boleh mengurut. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang tak boleh nak ceritakan seram-seram hari ini sebab rumah abang tak ada orang. Dan tadi dah dengar bunyi yang ketek 2-3 kali tu abang pula yang cuak. Sekarang ni pukul 1 pagi. Dekat-dekat pukul 1 masih awal lagi lah. Terima kasih sedengarkan cerita yang abang sampaikan. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lada dan perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.